kewarganegaraan. Alat dan kemudahan keahlian teknologi. Ruang selaras dengan kod bintang keluar. Itu biarkan di dalam kelas sebagai salah satu cabaran. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Nur Yazidah binti Yahya dan kawan-kawan sekalian. Yazidah. Alright. Okay, nama saya Ahmad Nasrul Behasram. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Muhammad Aziz bin Hasani. Nama saya Felicia Nadia pada semester 2 ET12 Fizik. Nama saya Loretta Tim dan Loretta Tening daripada ET12 Fizik. Okay, tanpa melengahkan masa, hari ini kami akan membentangkan cabaran-cabaran dalam kalangan guru dan pelajar pada pembelajaran abad ke-21 di Malaysia. Jurnal dalam talian. Yang pertama iaitu Jurnal penerapan pendekatan pendidikan berasaskan kalbu dalam pembelajaran abad ke-21. Cabaran dan harapan. Nama penulis iaitu Amir Muhammad Nasr dan Muhammad Syukri Hanafi, yang diperbuat dari tahun 2019. Nama jurnal itu Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Islam. Jilid 20, nombor 1, muka surat 33 hingga 48. Okey, pendidikan berasaskan kalbu tu, siapa tahu kalbu tu apa? Okay, menurut Islam menjelaskan bahawa kalbu ataupun hati ini memainkan peranan penting untuk seseorang. Kerana ia bukan sahaja bermain dengan organ fizikal, malah hati ini memainkan peranan penting untuk seseorang bagi membezakan seseorang manusia maupun dengan haiwan. Okay, objektif kajian mengenal pasti cabaran dan harapan terhadap usaha penerapan pendidikan berasaskan kalbu dalam pembelajaran abad ke-21. Yang kedua itu menerapkan 5 elemen, iaitu kasih sayang, menyelami kehendak murid, mengamalkan sunnah, kesucian jiwa dan keberkatan ilmu. Metodologi kajian iaitu menggunakan kajian kualitatif, di mana kajian kualitatif ini menemukan 4 cabaran utama, iaitu tujuan dan matlamat pendidikan, kelampungan dalam penerapan elemen FPK, kebergantungan terhadap teori dan psikologi barat, dan yang paling penting iaitu usaha penerapan pendidikan berasaskan Islam. Pelibatan guru diperlukan dalam mengaplikasikan elemen pendidikan berasaskan kalbu, kerana agar kejayaan tidak diukur pada pencapaian akademik tetapi turut mengutamakan etika dan kerohanian seseorang. Kandungan pendidikan yang menggunakan akal sebagai alat penyampai dan penerima, iaitu dapat memperlihatkan wujudnya para pendidik dan pelajar yang memisahkan kefasihan ilmu daripada tindakan dan perbuatan seseorang. Perlu mempunyai integriti dan prinsip akhlak yang baik serta memiliki keimanan yang tinggi terhadap Allah SWT, supaya dapat membentuk etika dan kerohanian seseorang. 3 itu proses pendidikan bermatlamat untuk membentuk insan luhur yang berguna kepada masyarakat dan negara, iaitu kerana tidak hanya untuk membentuk sifat kewarganegaraan yang baik tetapi lebih memberi tumpuan ke arah warga negara yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan bermotivasi. Kita berasaskan kalbu merupakan satu strategi dan pendekatan yang bersifat holistik dan bermaksud kepada wahyu, iaitu mengutamakan hati sebagai alat dalam penyampaian dan penerimaan ilmu. Penerapan pendekatan pendidikan berasaskan kalbu ini dalam pembelajaran abad ke-21 dapat memberi nilai tambahan terhadap sistem pendidikan sedia ada. Bahkan pendidikan berasaskan kalbu ini mampu membawa hasrat FPK ke arah melahirkan masyarakat dan warga negara yang seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berasaskan keimanan kepada Allah SWT.
Itu saja daripada saya menyerahkan pembentang ini kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan sumber kedua, iaitu kertas persidangan. Saya dari nama penulis ialah Nazlim Muhammad Rashid dan Siti Rahimah Ali. Tahun 23 24 November 2019. Judul Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Nama persidangan Proceeding of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management. Lokasi tempat Institute for Islamic Product and Malay Civilization, Universiti Sultan Zainal Abidin. Kita masuk kepada objektif memahami kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PKP1. Memahami cadangan daripada guru bagi mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Guru-guru yang berada di sekolah mempunyai cabaran dalam masa, resource dan kemudahan, pengalaman dan kemahiran. Kita masuk metodologi. Kajian yang dilaksanakan berdasarkan metodologi kajian kualitatif. Kajian dibuat berdasarkan temubual dan soal selidik. Kajian melibatkan 20 orang guru sekolah. Guru sekolah itu digantikan kod P1 hingga P20 bagi menggantikan penggunaan nama sebenar dan mengerti kerahsiaan peserta untuk mengetika kajian. Seterusnya, kandungan. Guru perlu menyedia sendiri resource bagi kegunaan PDPC mereka. Resource yang sedia ada untuk menyokong keperluan ini adalah belum mencukupi. Alat dan kemudahan terutamanya berkaitan ICT di kebanyakan sekolah masa berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru yang menyatakan bahawa masa yang diperlukan untuk pengajaran tidak mencukupi. Pengajaran telah digantikan oleh kelas macam tugasan lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Pengetahuan dan kemahiran ini mempengaruhi persepsi dan amalan guru terhadap pembelajaran abad ke-21. Apa pengetahuan yang cukup? Guru menganggap pembelajaran PK21 sebagai sukar. Guru juga enggan mengubah pembelajaran tradisional mereka kerana lebih selesa. Termasuk kesimpulannya, dapat disebutkan di sini bahawa penyediaan modul pedagogi merupakan penyelesaian terbaik bagi meningkatkan keupayaan para guru sebagai pendidik abad ke-21 yang berkesan. Modul ini membolehkan guru melaksanakan aktiviti pembelajaran, menggalakkan penerapan kemahiran 4K dan menilai perkembangan murid dalam konteks pendidikan abad ke-21. Saya bagi pembentang sebelum. Terima kasih saudara Haziq. Sekarang saya akan membentangkan sumber ketiga dalam kumpulan kami. Sumber yang saya pilih adalah buku bercetak yang berjudul Model Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Jadi buku ini ditulis oleh Encik Zaidi Abdullah yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pembangunan Manusia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 dan merupakan edisi ke-6. Jadi penerbit buku ini ialah universiti kita, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, untuk objektif penerbitan buku ini, yang pertama ialah konsep dan pengertian terhadap pendidikan, falsafah, dasar dan sistem pendidikan. Yang kedua, menghubungkaitkan pembentukan kurikulum, kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran. Dan yang ketiga, mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan kod etika perguruan. Jadi metodologi yang digunakan dalam penerbitan buku ini ialah yang pertama melalui pembinaan petaminda, dan yang kedua ialah bahan bacaan internet dan laman web, lalu digabungkan membentuk petaminda seperti ini. Jadi kandungan yang saya petik daripada buku ini iaitu melalui bab 12, iaitu yang bertajuk Akta Pendidikan 1996. Jadi dalam buku tersebut mengandungi peranan Akta Pendidikan 1996 dan cabaran-cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Jadi untuk penulisan ilmiah ini, saya mengambil salah satu cabaran daripada cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 dalam penulisan ilmiah kami. Sebagai contoh, cabaran sumber kewangan, di mana murid di dalam kelas
di mana cabaran sumber kewangan, murid di dalam kelas ramai namun prasarana dan kemudahan tidak mencukupi kerana kekurangan dana. Jadi sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa peranan Akta Pendidikan 1996 memberi manfaat kepada sistem pendidikan pada abad ke-21. Dengan adanya akta ini, sistem pendidikan di Malaysia akan menjadi lebih efisien dan sistematik. Baiklah, sekarang saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih Noreta. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Nur Yazida dan rakan-rakan yang menyaksikan pembentangan pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan sumber keempat. Jadi sumber ini telah diperoleh daripada laman sesawan kementerian. Sumber ini telah ditulis oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan dan telah diterbitkan pada tahun 2021. Sumber ini telah diperoleh daripada laman sesawan kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Judul rencana laporan ini adalah Trend Indikator Pendidikan Malaysia 2021. Antara objektif yang telah diguna pakai di dalam buku ini yang telah dikeluarkan oleh KPM adalah: pertama, memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti. Yang kedua, mengurangkan jurang pencapaian antara murid luar bandar dan murid di bandar. Yang ketiga, memupuk perpaduan dan menghargai keperbagaian. Dan yang keempat, memaksimumkan keberhasilan murid. Antara metodologi yang telah dipakai di dalam buku ini ialah pemaparan data statistik melalui carta bar kluster dan carta garis. Kandungan yang terdapat dalam buku ini adalah diambil dari bab yang ketiga, di mana penyertaan murid sekolah sehingga menengah yang menerangkan indikator saiz kelas bertepatan dengan subtopik penulisan esei kami, iaitu bilangan murid di dalam kelas sebagai salah satu cabaran guru dalam pendidikan di Malaysia. Pendapatan dari hasil kandungan mendapati bahawa peratas saiz, boleh rujuk kepada carta garis ini, bahawa peratas saiz kelas peringkat menengah dalam tempoh 10 tahun telah menunjukkan kadar penurunan daripada 29.75 pada tahun 2011 dan akhirnya kepada 25.04 pada tahun 2020. Dalam tempoh tersebut, terdapat faktor pertambahan bilangan kelas di sekolah-sekolah di mana peratas saiz kelas yang lebih kecil terbukti mewujudkan suasana PDP yang lebih kondusif. Seterusnya saya akan pergi ke bahagian penutup dan menyimpulkan sumber yang telah dikaji sebentar tadi. Intinya sumber ini telah bertujuan untuk memaparkan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam aspek input, akses dan output sistem pendidikan Malaysia, agar setiap bentuk penambahbaikan dan tindakan yang telah dipaparkan di dalam buku itu kita dapat mengenal pasti cabaran penyelesaiannya dalam cabaran pendidikan yang dihadapi oleh guru-guru dan pelajar. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya membaca serangkaian pantun yang sering kita dengar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap sepatah, jangan disimpan di dalam hati. Maka dengan itu saya akhiri pengucapan awam dan pembentangan kami dengan ucapan terima kasih. Jadi dari cabaran yang telah anda nyatakan tadi, setakat ini anda dah buat satu bulat sekaligus. Tadi sebut satu-satu cabaran kan? Sekaligus rumusan ni cara untuk mengatasi cabaran-cabaran pembelajaran abad ke-21. Saya rumuskan secara terperinci mengenai cabaran ini. Jadi cara dia ialah kita kena pasti cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan ini dahulu, baru kita dapat mencari cara bagaimana kita dapat membendung masalah-masalah tertentu. Jadi sebagai warga pendidik, kita kena macam siasat dululah apa masalah pembelajaran kita, macam mana kita nak jadikan proses PDPC itu berjalan dengan lancar supaya sistem pendidikan kita akan menjadi lebih sistematik. Okay, sekian daripada saya.